Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua murid-murid? Kembali lagi kita pada minggu ini untuk kita mempelajari subjek sejarah untuk topik yang seterusnya. Seperti biasa, masih lagi dalam topik yang pertama. Kita sambung. Baik, kita tengok dulu pembelajaran sesi lepas yang kita telah pelajari. Pada sesi yang lepas kita telah mengetahui pengertian sejarah. Yang kedua, kita dah mengenal pasti sumber sejarah. Yang ketiga, kita dah menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Dan yang keempat, pada minggu lepas, kita telah mempelajari cara untuk membezakan konsep ruang dan masa. Baik, kita lihat topik kita pada minggu ini. Hari Isnin, tarikh 15 hari bulan 2 tahun 2021. Apa yang kita akan pelajari pada minggu ini adalah sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Awak boleh buka buku teks awak muka surat 11 ya. Muka surat 11. Baik, apakah itu sebab dan akibat bagi sesuatu peristiwa sejarah? Cikgu bacakan. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Sebab tu maksudnya kenapa perkara itu berlaku. Akibat pula kesan daripada peristiwa itu berlaku. Hal ini dapat membantu kita untuk memahami sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Apabila kita telah mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa sejarah itu berlaku, maknanya mudahlah untuk kita mengetahui peristiwa sejarah itu. Sebagai contoh, awak tengok dalam buku teks awak. Contohnya, hari anugerah, peristiwa dia adalah Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Peristiwa apa yang berlaku? Iaitu Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Sebab apa peristiwa itu berlaku? Sebab apa sekolah menganjurkan Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah? Sebabnya adalah untuk menghargai murid yang cemerlang dalam akademik. Itu adalah sebab peristiwa itu berlaku. Baik, kita tengok akibatnya pula. Akibatnya adalah kesannya. Kesan daripada peristiwa iaitu Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Kesannya adalah murid belajar dengan tekun. Itu adalah kesan. Faham semua? Boleh tengok peristiwa dia, sebab dan juga akibat. Baik, cikgu bagi contoh yang lain pula untuk nak bagi awak lebih faham. Awak tengok dekat slide yang cikgu tunjuk ni. Kita tengok peristiwa. Contohnya, kemalangan jalan raya. Peristiwa kemalangan jalan raya. Mungkin ada di antara awak semua yang pernah mengalami kemalangan jalan raya, aksiden. Itu adalah peristiwa yang berlaku. Baik, sebab. Sebab tu adalah kenapa? Kenapa kemalangan jalan raya itu berlaku? Contohnya awak aksiden. Sebab apa awak aksiden? Sebabnya adalah contohnya awak tidak mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Contohnya, kalau kita naik motor. Naik motor kena pakai helmet. Contohnya satu hari tu awak naik motor tak pakai helmet dan awak kemalangan. Itu contoh, salah satu contoh awak tidak mematuhi peraturan jalan raya dengan tidak memakai helmet. Itu adalah sebab kemalangan itu berlaku. Baik, kita tengok akibatnya pula. Akibatnya, selepas peristiwa awak aksiden tu, contohnya, awak lebih berhati-hati dan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Awak ada aksiden sebabnya awak tak pakai helmet. Kesan ataupun akibat daripada peristiwa itu, selepas ini awak naik motor pakai helmet, mematuhi peraturan jalan raya. Baik, contoh yang lain pula ada dalam buku tu, muka surat 12, awak tengok. Peristiwa dia adalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Kita merdeka pada tahun 1957. Itu adalah peristiwa. Sebab daripada peristiwa itu. Sebabnya adalah British menjajah Tanah Melayu. Sebelum peristiwa merdeka itu, sebabnya adalah British menjajah Tanah Melayu. Akibat dia. Akibat ni kesan daripada sebab itu berlaku. Kesan dia adalah rakyat berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah.
Daripada penjajah tu maknanya daripada orang British lah. Untuk kemerdekaan negara kita, kemerdekaan Tanah Melayu. Baik, fahami semua. Ada 3 contoh yang cikgu telah bagi tadi. Cikgu harap awak semua faham tentang konsep akibat dan juga kesan sesuatu peristiwa itu berlaku. Baik, kesimpulannya untuk topik kita yang pertama, tajuk kita yang pertama, sebab dan akibat sesuatu peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang kenapa peristiwa itu berlaku dan bagaimana serta kesan peristiwa yang berlaku. Okey, kita boleh mengetahui sesuatu peristiwa yang berlaku tu, kita tahu sebab dia berlaku dan juga kesan ataupun akibat peristiwa yang berlaku itu. Baik, oleh itu kita dapat mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada peristiwa tersebut. Baik, fahami semua? Baik, seterusnya kita akan buat, cikgu nak awak semua buat latih to be dalam buku latihan sejarah. Okey, buat dalam buku latihan. Okey, arahan untuk kamu semua adalah nyatakan satu peristiwa yang pernah berlaku kepada diri atau keluarga anda. Peristiwa apa yang pernah berlaku kepada diri awak ataupun keluarga awak. Okey. Kriteria yang perlu ada adalah yang pertama peristiwa, apakah perkara yang berlaku itu. Yang kedua sebab. Okey, sebab kenapa peristiwa itu berlaku. Dan yang ketiga akibat. Okey, kesan daripada peristiwa yang berlaku itu. Okey, buat dalam buku latihan. Dah siap, hantar kepada cikgu Okey. Sekian itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tamat sudah tajuk yang pertama untuk mata pelajaran sejarah kita. Okay, minggu depan kita akan masuk topik yang baru pula. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.